Yang berbahagia Datuk Muhammad Johari Syahrani, Ketua Pengarah Istana Budaya, Yang Berusaha Encik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan serta Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Yang Berusaha Encik Khalid Saleh, Pengkarya dan Pengarah Teater Kenemain, Div-Div Jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya rakan-rakan media yang sudi meluangkan masa untuk datang pada majlis sidang media Teater Kenemain yang serba sederhana ini. Bagi memberkati kelancaran majlis kita pada hari ini, dijemput Saudara Ridwan Jaafar Siddiq untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir hayatana binuri hidayatika kama nawartal ard binuri syamsika abadan abada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan kehadrat-Mu ya Allah atas limpah rahmat perlindungan kepada kami sekalian dengan aman tenteram, sihat walafiat dan selamat sejahtera. Dalam majlis yang penuh bermakna ini, sidang media Teater Kenemain, kami memohon kepada-Mu ya Allah, semoga diperkukuhkan keilmuan, dipereratkan persaudaraan, diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar sentiasa mendapat keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, kami dengan segala rendah diri memohon agar Engkau mengurniakan kami dan seluruh rakyat Malaysia sekalian dengan taufik dan hidayah agar sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan beroleh sepenuh kejayaan dalam keredaan-Mu dan restu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jabbar, kami bermohon agar Kau berkatilah Malaysia ini dan rahmatilah ia agar terus harmoni di bawah perlindungan-Mu. Peliharakanlah kami dan negara kami ini daripada segala bala bencana. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan, dan bersihkanlah negara kami daripada segala anasir kejahatan. Padalah kami semua ke jalan yang benar, dan jadikanlah kami manusia yang adil serta saksama dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan dan kemakmuran dalam negara bertuah ini, dan mudah-mudahan segala kerja kami ini Kau terimalah sebagai ibadah yang digajari nikmat-Mu di sana nanti demi agama bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Saudara Ridwan Jaafar Siddiq. Hadirin sekalian, setelah kejayaan pementasan monolog Jual Ubat karya Khalid Saleh yang memberangsangkan pada tahun lalu, Istana Budaya serta Institut Terjemahan dan Buku Malaysia berasa terpanggil untuk mementaskan lagi karya lain Khalid Saleh, iaitu Kenemain. Kenemain dirasakan mempunyai kekuatan tersendiri yang relevan kini dan ia adalah naskah yang wajar untuk dijadikan contoh pada segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, majlis pada hari ini adalah majlis sidang media bagi memperkenalkan teater dan barisan pelakon Kenemain yang akan diadakan di panggung Sari Istana Budaya pada 27 Mac hingga 5 April 2015. Bagi mendapatkan penjelasan tentang justifikasi penerbitan teater Kenemain, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan serta Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia selaku penerbit bersama untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih sebagai pengacara majlis yang
Berusaha Datuk Muhammad Johari Sarani, Ketua Pengarah Istana Budaya, Puan Khalid Saleh, penulis pengarah teater kena main, dia juga pelakon teater kena main yang akan dikenalkan sebentar lagi. Saudara-saudari daripada media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertama-tamanya marilah kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia kita berjumpa pada petang ini. Keduanya, izinkan saya mewakili seluruh warga ITBM mengucapkan terima kasih kepada semua rakan media yang sudah hadir pada hari ini. Mula-mula kami rasa takut juga sebab hari ini ada kes besar. Tapi kedatangan tuan-tuan dan puan-puan hari ini sangat menggembirakan dan membahagiakan kami. Kami harap juga selepas ini liputannya pun turut menggembirakan dan membahagiakan kami. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kenapa ITBM terlibat lagi dengan teater? Kami memulakan dengan dulu Lat Kampung Boy, sebuah musikal di sini. Lepas tu kita buat Raja Lawak dan kemudian Wak Khalid juga di sini dengan monolognya. Dan hari ini kita mengumumkan untuk mementaskan bersama dengan IB teater kena main. Agak berbeza kalau sebelum ini mungkin teater bersifat musikal, tapi ini teater serius. Maksudnya teater konvensional. Dan kena main ini sebenarnya adalah teater yang dah lama, dah ada di tanah air sejak 80-an lagi. Dipentaskan berpuluh kali dan kini dipentaskan semula. Kita merasakan bahawa untuk sebuah kota ataupun sebuah negara ni kuat rangsangan budayanya, kena ada siri pementasan yang berulang dan diikuti ramai. Kita melihat kota-kota besar di Britain atau di New York, dia akan sentiasa ada teater yang dimainkan sepanjang masa atau diulang dan orang akan menunggu. Dan kita merasakan wajar untuk kita mengenengahkan satu teater yang boleh diterima oleh semua, yang isunya relevan sepanjang masa dan diulang kembali, supaya orang akan tahu bahawa kalau ke Kuala Lumpur kita kena tengok teater bagaimana. Kita melihat Phantom of the Opera di London contohnya, atau Lion King yang dibuat tu memang sentiasa ada dan ada pengulangan. Sebab tu kita kena ada tokoh teater yang patut kita ketengahkan. Dan dalam hal ini saya fikir Khalid Saleh adalah, walaupun tengok usia dia baru 67 Pak. Berapa lah? Allah, mak saya buka rahsia pula. Sebab muka dia tak nampak 67 kan, 50-an je. Saya tengok macam tu. Dari dulu saya tengok waktu dia jual ubat tepi jalan sampai sekarang sama je. Itulah ilmu dia apa tak pakai kita nak tahu nanti kan. Banyak ilmu tu. Jadi kita merasakan bahawa beliau adalah seorang aktivis. Disokong atau tidak, didukung atau tidak, beliau terus menjalankan tugasnya. Beliau pernah bersendirian ke Indonesia membawa monolog jual ubatnya. Dan selepas itu kami bolehlah bawa dia jauh-jauh lagi ke tempat di Indonesia juga. Dan berjaya membuka mata dan ruang. Dan kita fikir tiba masanya untuk Wak Khalid membawa teaternya ke ruang yang sebenar. Sebab itu kita mengucapkan terima kasih kepada Abang Jo yang membawa teater kena main ke panggung Sari IB. Dan saya fikir ini adalah kekuatan dan juga satu penghormatan yang sewajarnya kita berikan kepada Wak Khalid Saleh. Dan terima kasih Abang Jo. Kita mengharapkan bahawa teater ini akan mendapat sambutan, sebab apa yang diketengahkan dan juga barisan pelakon yang akan digunakan lagi. Jadi izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelakon yang sudi datang ke sini. Dan teater ini adalah usaha sama antara IB dan juga ITBM. Kami belum ada penaja, sedang mencari-cari. Kalau ada rakan-rakan yang nak tolong cari penaja pun boleh juga. Adalah 2-3 yang saya telah hubungi dan kita harap akan dapat. Kita mengharapkan akan ada sokongan teater sebegini, mengenengahkan pelakon-pelakon yang memang asalnya daripada aktivis teater kembali ke Istana Budaya atau pertama kali ke Istana Budaya dan mendapat sokongan sepenuhnya. Dengan itu kita mengharapkan bahawa kita akan mendapat sokongan penuh untuk teater kena main. Dan kita harapkan juga pementasan ini akan boleh memberi tanda baru
untuk pementasan teater konvensional di tanah air kita. Terima kasih Abang Jo, Wak Khalid dan semua barisan pelakon. Kami warga ITPM mengucapkan jutaan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brother, Cik Dep, Abang Khalid, kemudian ramai kawan-kawan lama, pertama sekali saudara Iman Manan, Cik Kusman, Kak Yah, dan juga adik-adik Abang Jo semualah daripada media. Jadi ucapkan terima kasih. Hari ni alhamdulillah depan ni tak sedahsyat semalam jam dia. Semalam lagi gila jam IB. Semua datang jumpa appointment semua marah kenapa teruk sangat jam IB, tapi alhamdulillah hari ni. Jadi Abang Jo ucapkan hari ni agak terharu banyak wajah-wajah sentimental berada di depan mata Abang Jo. Abang Khalid yang dipujuk daripada daripada tahun 2000 lagi untuk pementasan di Istana Budaya. Itu sebenarnya dalam ni ada 2 aktor terbaik. Di ujung sana tu lagi seorang. Abang Jo belajar daripada Datuk Nordin Hassan, Cikgu Nordin. Kalau kita nak pelakon tu, kita kena call sendiri. Puluhan pelakon yang top-top, yang paling popular, anugerah bintang popular, yang jadi pelakon terbaik di TV dan filem. Setiap kali Abang Jo call Abang Jo berjaya alhamdulillah. Ilmu yang dituntut pada Cikgu Nordin. Seorang aja, kawan baik sendiri yang sama-sama tengok teater zaman Tan Sri Johan Jaafar direct masa ingat saudara Imam Manan ni very brotherly masa tu Abang Jo baru masuk kerja tahun 86 dan dah mengenali Iman masa tu dia seorang yang sangat sangat seorang abang-abang lah. Kalau tengok show tu dia macam kita ni adik-adik dia lah. Masa tu ada Liza Osman sekarang ni Liza pun kemudian pun menjadi best actress juga. Berpimpin-pimpin lah tengok masa tu belum ada Istana Budaya kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka beberapa program menonton bersama tapi kawan kita ni dah menyunting bintang filem juga aktris terbaik dan disitulah kurang bila dah best friend kita kawan dengan bintang-bintang filem ni kita segan lah best actress pula jadi kurang dan akhirnya tetapi masih lagi menelpon beberapa watak ada seorang tu dah arwah dua orang dah arwah rasanya betapa susah nak dapat kita hantar skrip, kita hantar tetapi rupanya akhirnya setelah Istana Budaya 15 tahun baru kita dapat Abang Khalidnya yang dah dipujuk daripada dahulu kalanya. Abang Jo jugalah itu tukang mujuknya sebab masa tu KP tak nak pujuk. Digunakan Abang Jo jadi cakap jahatnya baru lah bang. Tapi Abang Khalid memang Abang Jo dah lama kenal. Abang Jo kenal Abang Khalid ni zaman Abang Jo very junior, bujang-bujang lagi. Zaman-zaman pekan teater round Malaysia tu nampak juga Brother Sani kita Brother Sani Sudin tapi nampak tadi muda pun ada jadi zaman tu Wak Khalid inilah rupanya tak berubah langsung sama aja zaman pekan teater di zaman puncak zaman pekan teater memang sangat meronokkan berbanding sekarang pekan teater tu tak ada siapa pun tahu tapi alhamdulillah lah Abang Jo ucapkan terima kasih pada media yang beri coverage yang agak bagus untuk Festival Teater Malaysia tahun lepas Abang Jo baru baca surat khabar lama go through balik ruangan diucapkan terima kasih lah kerana itu merupakan platform awal untuk kita menyemarakkan dan Istana Budaya sebenarnya memang semua sedia maklum lama dah memujuk insan-insan ini dan akhirnya rupanya inilah orang kata angel yang membawanya sahabat lama juga Cik Hir dan juga ada Abang Jo bertuah sebab di kalangan teman-teman di office ada seorang penyajak terkenal Malaysia juga penyebab ayat Abang Khalid sebab ada
Rahimidin di Istana Budaya. Ayat itu jugalah Abang Jo dapat berjumpa dengan seorang sastrawan negara. Dia kata, saya tidak teringin untuk berjumpa dengan Tuan, tapi kerana Rahimidin berada di Istana Budaya, saya datang jumpa dengan Tuan. Saya sudi untuk berjumpa dengan Tuan. Jadi Rahimidin dia lebih besar daripada Abang Jo lah Istana Budaya. Seorang sastrawan negara boleh bidas Abang Jo macam tu aja ya. Tapi yalah, itu rezeki kita. Tetapi Abang Jo, tahun ni Siti Jarum tak boleh kutuk sangat lah Istana Budaya back to back. Bulan ini teater, bulan 3 teater, insya-Allah bulan 4 teater. Hujung tahun lepas raya pun teater. Mungkin itu satu rahmat bila ekonomi meleset, penaja kurang orang nak membuat musikal, kerana kurang sangat penaja. Jadi tahun ini kurang konsertnya aku, kerana tahun lepas dah tahun konsert. InsyaAllah tahun ni yang menabiri Panggung Sari, yang singgah di Panggung Sari, teater. Yang menarik kali ini kerana membawa bintang-bintang aktivis teater. InsyaAllah yang akan datang ni pun dari segi dah datang jumpa Abang Jo pun, yang datang tu pun asalnya seorang aktivis teater. Jadi menariklah tahun ini merupakan ada jugalah wajah-wajah popular tu tak boleh nak itu. Abang Jo kongsi baru-baru ni Abang Jo baru balik daripada New York betapa teater ini disukai oleh bintang-bintang besar kerana kebetulan berada di New York pada waktu itu yang sedang berlakon beberapa orang, puluhan sebenarnya. Abang Jo ingat masa tu ada siapa yang jadi X-Men tu, Jack Ashman, Hugh Jackman, tak abang pun tak perasan. Tapi abang tengoklah cerita dia, The Reverse sebuah teater yang sangat menarik. Kemudian Bradley Cooper, kemudian ada Ewan McGregor. Abang pun tahu bila tengok, ini cerita yang selalu telanjang-telanjang punya pelakon ni. Ada satu cerita pillow talk, abang Jo tengok, Masya Allah, apa hal cerita ni gitu. Jadi pelakon-pelakon top semua tidak pergi pada musikal, tapi mereka pergi berlakon teater-teater kecil yang Abang Jo tengok di Reverse tu penontonnya dalam 200 lebih, macam Lama Sari tetapi number one Hollywood actor berlakon dalam tu. Dan beberapa dalam masa tu ramai betul. Abang Jo terkejut. Selalu memang kalau pergi New York tu nak teringin dan tengok live pelakon tapi kerana jangka waktu yang sangat singkat tu, cuma dapat tengok sebab terpaksa tengok musikal juga sebab itu cari makan di Istana Budaya. Produk-produk terbaru Disney sedang sedang membuka cerita Aladdinnya di New York. Jadi kita kena tengok jugalah. Itu menyebabkan 2 teater je Abang Jo tengok. Satu lagi teater Abang Jo tengok di London. Abang Jo tak kenal nama dia ni tapi kata dia anak dia ni nakal sikit papa, dia kata Lindsay Lohan dia pun berlakon teater. Kejut jugalah last tu, dalam cerita tu dia pakai baju kot tetapi bila masa curtain call dia buka kot tu, terkejut Abang Jo. Jarang gila baju dia nampak segala-gala je maknanya masa berlakon tu tidak pula dia tanggal baju kot tu Terkejut jugalah masa curtain call. Wayang percuma juga dia tengok Lindsay Lohan punya itu itu antara kebetulan juga teater berhampiran dengan tempat program Malaysia, mengadakan Minggu Malaysia-nya di London tu. Dan di situ ada Lindsay Lohan juga. Dan ini menunjukkan bukannya nak itu bukannya nak defend Siti Jarum. Bintang-bintang popular pun sebenarnya mereka teringin berlakon teater. Peluang tu aja yang tak ada. Dan ternyata dunia filem di Hollywood, dunia teater di Broadway dan West End begitu mengalu-ngalukan juga kehadiran bintang-bintang nama-nama besar. Jadi sekali lagi Abang Jo mohon kepada adik-adik Abang Jo untuk mewah-wahkan. Ini merupakan tahun yang cantik untuk Istana Budaya. Sebenarnya Malaysia Year of Festival ada kelainannya banyak teater-teater yang akan berlabuh di Istana Budaya. Terima kasih kepada media yang memberi coverage yang sangat baik untuk program Istana Budaya. 2 program yang lepas, Tajuk Cinta. Kemudian terima kasih juga ada write up juga untuk
Pucha Guan Yin the Musical, satu pementasan sempena My Fest ini yang mendapat sambutan yang baik dan tulisan Kuaitab ada surat khabar Melayu yang menulis, dan juga sudah tentulah OTM Orkestra Tradisional Malaysia bersama bintang yang mendapat liputan media yang sangat-sangat ada masa Abang Ju sangat membandingkan dengan apa yang didapati oleh Guan Yin Pucha Musical, walaupun mereka di-back dengan jutaan duit daripada sponsor liputan media untuk Tajuk Cinta dan OTM jauh meninggal dekat 2 kali ganda daripada yang didapati oleh musikal tersebut. Dia jadi Abang Ju amat menghargailah adik-adik Abang Ju yang terus menyokong Istana Budaya tanpa jemu. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Khalid, terima kasih kepada Institut Terjemahan Negara yang sudi bekerjasama. Kiranya Istana Budaya ni dah, kalau orang tua tu kata kalau aku mati pejam mata lah aku, cukup dah aktivis-aktivis yang mengarah zaman daripada tahun 1999 rupanya penutup yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya sebab sebenarnya Abang Khalid aja yang belum mengarah di pentas Pangosari, yang lain-lain tu boleh dikatakan 99% lah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengacara majelis, terima kasih. Abang Ju, panggil Datuk dia marah, jadi panggilan Abang Ju lah. Muda. Khairul Madirun, rakan-rakan media, rakan-rakan teater yang sudi bekerjasama sebagai pekerja teater kembali menjadi kerabat kerja saya pada kali ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh persoalan kenema ini, bila disebut sejarah, saya rasa kenema ini memang bersejarah. Sejarahnya begini kan, masa terakhir Kenemain dipentaskan, malam itulah yang sepatutnya dia menjadi tetamu kehormat. Dia dipungut oleh pihak keselamatan dalam negeri. Jadi hari ini pula saya dipahamkan, saya tak tahu lagi, saya tak baca berita, tapi malam tadi saya sempat berbual dengan saudara kawan saya daripada Astro. Tak tahu kenapa dia gatal mulut, dia tanya saya, "Wak, apa keputusan besok, Wak?" Saya kata masuk. Jadi ini tak ada sentimen apa-apa sebenarnya, tapi itu yang saya katakan aspek sejarahnya terakhir 89 ke 88 itu kan. Jadi malam itu saya sepatutnya datang sebagai tetamu hormat, tapi dia tak datang, dan selepas itulah saya dimata-matai. Jadi seolah-olah saya ni, padahal saya tak pernah apa cenderung ke siapa-siapa pun. Ceritalah hal politik ke hal pemimpin tu, saya buat kerja saya je. Itu pasal bila Datuk Jo umumkan tentang apa Istana Budaya, program Istana Budaya, saya tak pernah ambil pot sebenarnya, dan saya tak rasa terkilan pun kalau tak dapat di Istana Budaya. Maaf cakap lah Datuk ini secara jujur sebab kerja saya memang bekerja teater. Itu jati diri saya, bukan nak kata jati diri, itu semangat yang tumbuh dalam jiwa saya. Bahkan seperti yang diumumkan tadi, waktu Cik Khair jumpa saya jual ubat, sebenarnya untuk saya secara peribadi itu bukan jual ubat. Itu sebenarnya teater yang saya kaburi dengan jual ubat. Jadi sebab kalau saya buat teater kena ambil permit. Jadi jadi saya jual ubat lah. Jadi elemen-elemen yang saya suntik di dalamnya semua elemen-elemen teater, cuma pada akhirnya kerana saya tak boleh memungut tiket, saya terpaksa jual ubat saya sebagai ganti tiket. Itu saja.
Jadi sebenarnya apa jiwa teater saya dah tumbuh daripada dulu lagi, ya. Kalau saya katakan sejarah teater saya bermula daripada usia 12 tahun, ya. Bila saya melangkah ke sekolah menengah, sebab masa itu ada peperiksaan khas. Siapa yang belajar masuk lepas peperiksaan masuk ke sekolah menengah dianggap pelajar pintar. Jadi yang tak lepas tu memang nasib dia lah, setakat darjah 6 je lah. Jadi hari perpisahan itu saya diberi tanggungjawab oleh guru besar untuk mementaskan satu sandiwara. Istilah teater tak timbul lagi. Jadi disuruh buat saya satu sandiwara, tajuknya Jalan ke Sekolah Menengah. Dulu dapat masuk sekolah menengah bangga betul. Kenduri satu kampung. Sekarang nak masuk universiti pun kadang-kadang entah apa, bina tak bina aja. Oh, besok saya nak pergi Kuala Lumpur, hantar anak saya masuk universiti. Je. Jadi begitu nilai kepada kali itu. Jadi bermula daripada situlah saya rasa seronok rupanya main teater. Kemudian berkembang lagi pada usia 15 tahun ke 16 tahun. Saya mementaskan teater selama 11 malam di kampung untuk memungut derma sekolah. Jadi daripada proses itu sebenarnya itu yang seronok lah rupanya main teater. Sandiwara betul kan. Jadi itu sempat saya melihat orang jual ubat, dan kebetulan bapak saya sendiri adalah tokoh, boleh saya katakan tokoh penjual ubat. Dan sebenarnya dia juga adalah antara orang yang menggerakkan bangsawan satu ketika dulu. Kemudian bankrupt di Langkat. Kumpulan bangsawannya Sri Arjuna. Sebab bila sejarah bangsawan ni, bila saya korek, saya tanya tentang Miss Ribut, orang tua saya jawab, itu baru semalam. Istilah semalam tu bagi dia terlalu baru bagi dia. Jadi barangkali secara diam, secara tak sedar, aliran aliran ke arah kerja-kerja wayang ni tadi sudah mengalir. Jadi dengan sendirinya ada kesempatan, ada ruang. Jadi bila saya tengok orang jual ubat ni, saya nak jual ubat tapi bukan jual ubat. Itu sebab bila saya membuat satu pendekatan baru, jadi di kalangan orang-orang jual ubat sendiri ini satu kelainan. Itu saya bermula di Benteng. Bila saya pasang lilin saja, ada orang berhenti, saya kata tak ada apa-apa je. Saya dah kata tak ada apa-apa, kalau ada kerja jalanlah. Tapi dia tunggu juga. Jadi akhirnya jadi ramai. Jadi saya terpaksa bercakap lah. Jadi bila bercakap semakin ramai, jadi mulalah temberang tu keluar dengan sendirinya. Itulah proses awal saya dalam teater. Jadi berbalik kepada sejarah kena main ni, sejarah pun sejarah juga sebetulnya. Bermula daripada saya pentaskan bereng-bereng di Dewan Tun Hussein On di PWTC. Itu satu hal yang barangkali mengejutkan, sebab saya berjumpa dengan Datuk Nordin Razak, Ketua Pengarah Bandaraya, cakap Bandaraya sendiri nak sewa situ pun fikir 10 kali. Engkau mampu ke? Dan satu ketika bila kurang 3 hari ke apa ke, di toilet KBN tu, ya, waktu itu pengarahnya Sufiat Mukri, ya, dia dalam toilet tu, saya pun dalam toilet juga, tapi dia tak tahu saya dalam toilet. Dia bercakap dengan arwah Husaini Abidin, dia tanya, jadi ke dia orang betul ke dia orang ni nak buat ke Dewan Tun Hussein On? Saya diam je. Mana dia dapat duit kan? Memang tak ada dana apa itu rakan kerja saya dah arwah, mudah-mudahan rohnya tenang di sisi yang ampunannya. Arwah Amir Amir ya. Amir lah. Nama singkatnya saya panggil Yu Amir ya. Jadi saya selalu bergandengan dengan dia. Jadi bila dia menjadi realiti yang datang waktu itu Sabarudin Cik. Ya, masa itu Menteri Kebudayaan. Bila saya keluar daripada control room tu, saya terserempak dengan Sabarudin Cik. Sebelah dia ada Sufiat. Bila Sabarudin Cik tanya saya kan, apa pasal tak buat teater untuk komplek budaya? Masa itu komplek budaya sebelum Istana Budaya. Ya.
di komplek dari Aswara sekarang. Asal tak buat teater untuk Istana Budaya? Istana Budaya. Komplek budaya KBM. Saya kata Sufiat tak suruh buat, takkan saya nak buat. Jadi Sufiat masa itu ada sebelah dia. Maka padamlah muka dia. Saya jenis selam bedek je lah kan. Jadi dia kata kat situ juga Saburuddin kata, Sufiat next project bagi Khalid. Itulah bermulanya sejarah kena main. Saya tulis. Jadi yang kena main sebenarnya Sufiat Nukri. Ya, tapi bukan maksud saya nak mainkan dia. Tapi saya maksudnya elemen-elemen orang buta ni minta maaf. Jadi di kalangan kita sebenarnya ramai yang buta. Ya. Buta budaya, buta kesenian. Itu sebab bila berlaku hal-hal gejala sosial, saya menyalahkan sistem. Ya. Mak rempit, saya menyalahkan sistem sebab pendidikan budaya kesenian itu amat penting dipupuk. Itulah yang melunakkan pemikiran, jiwa dan semangat manusianya. Ini pengalaman saya berpetualang di Indonesia. Anak-anak kecil boleh bercakap soal budaya. Contohnya itulah tadi. Tegar ya, dalam usia yang sebegitu tiba-tiba dia melejit ataupun meledak namanya hanya kerana semangatnya. Padahal main bukan hebat sangat pun, tapi semangatnya. Dan memang kebetulan dia ada suara, ada keterampilan, dan ditambah pula semangatnya. Itu sebab yang banyak saya belajar di Indonesia bukan apa, belajar semangatnya, bagaimana semangat dia. Bagaimana seorang doktor boleh memandu taksi. Cuba bayangkan, bila saya bercerita soal budaya, soal kesenian, terus dia sambut ini. Saya dulu kuliah di sini Pak, ini doktor. Jadi kalau di Malaysia ni, saya fikir kalau doktor memang menunggu masa dia mendapat lamaran dari jabatan-jabatan kerajaan. Ya. Ini berbeza. Jadi saya menyalahkan sistem sebab apa? Sebab dari dulu saya menyalahkan sistem. Contohnya, pekan teater. Satu ketika pekan teater khusus pesta drama dan tarian itu menghimpunkan semua aktivis, baik tari, baik, dan rasa satu keluarga besar. Daripada situ semuanya baru tumbuh semangat. Masing-masing kelompok tumbuh macam cendawan tumbuh di setiap negeri. Tapi bila dah dikurangkan, ya, pesta drama dan tarian jadi 2 tahun sekali, jadi semangatnya. Jadi saya nak disalahkan siapa? Jangan salahkan anak-anak yang merempit. Sediakanlah tempat untuk dia merempit. Okey, merempit. Nak tunggang langgang ke, nak tergolek dog ke, kat situlah tempatnya. Contohnya lah. Jadi ini tadi gejala-gejala yang tidak yang tidak sempat diobati daripada peringkat awalnya. Sebab saya ingat satu ketika waktu itu saya di UMS dan kebetulan pelajar yang saya didik dalam teater itu balik ke Terengganu di Dungun. Dia mengambil budak-budak yang lepak tengah malam ini, dipanggil untuk buat kerja teater, dan saya diminta membantu. Saya dengan senang hati saya turun ke Dungun selama kurang lebih 2 minggu untuk memberi semangat. Dan alhamdulillah, orang yang pada peringkat awalnya anak-anak muda tadi melepak, akhirnya menjadi pekerja teater. Itu satu contoh kecil saja yang terpinggir. Coba bayangkan kalau ini dimarakkan di semua daerah. Dan ini perlu dapat dukungan atau sokongan dari pihak-pihak yang berkenaan. Sayangnya itu tadi. Itu kekecewaan saya di antara sebagai orang yang bergerak di landasan itu. Sebab bila saya ditawarkan, didesak, dipujuk oleh pihak kawan-kawan saya sendiri, Cik Kerengadirun, Datuk Jo sendiri dan Rahimuddin, sebetulnya saya cuba nak bagaimana cara saya untuk membangkitkan ini sebagai satu daya tarik untuk mengangkat kembali semangat orang-orang teater di negeri-negeri. Itu sebab saya tidak berfokus kepada Kuala Lumpur semata-mata. Kemudian saya melihat ada satu watak, ada satu bakat yang saya lihat waktu pekan teater di Pulau Pinang.
festival monolog. Jadi saya teringat bakatnya, kemudian apa salahnya kalau saya ambil bukan orang Kuala Lumpur tapi daripada luar Kuala Lumpur, dan kebetulan tidak bermasalah untuk berada selama kena main berjalan berlangsung dalam proses latihan, tak ada masalah. Jadi akhirnya saya bawa yang barangkali kalau saya perkenalkan memang tidak kenal langsung, tetapi ini sebagai satu suntikan semangat kepada paling tidak grup yang dianggotainya dan daerah atau wilayah yang dia pernah berada di situ. Jadi maknanya tidak ada andaian teater itu hanya di Kuala Lumpur. Jadi itulah makanya apabila saya melihat bakat-bakat siapa yang akan saya ambil, saya pikirkan pertimbangan saya. Memang daripada dulu dalam sejarah kerja-kerja teater saya tak menggunakan nama-nama orang popular. Ya. Hanya orang yang ada rasa tanggungjawab, ada komitmen dan ada bakat teaternya, itu saya minta, saya harapkan bekerjasama dengan saya. Ini bermula, jangan pula nanti kata saya panggil Eman Manan kerana Eman Manan dah popular, ya. Sebelum Eman Manan popular pun saya tarik untuk Umbut Mayang Mengurai. Waktu itu pementasan hampir 3 jam kalau tak silap saya. Alhamdulillah sepanjang 3 jam, hampir 3 jam, bila selesai saja orang yang saya dengar dari penonton, dah habis. Dah dekat 3 jam masih. Tak ada istilahnya, tak ada intermission. Tidak ada berhenti sekejap kemudian minum kopi ke apa, masuk balik, tak ada. Terus. Jadi daripada situlah saya meminta, saya mengharapkan kerjasama dan sebaik rakan-rakan yang pernah bersama dengan saya dalam kerja-kerja teater terdahulu, termasuklah antaranya si Muhammad Rodi. Saya cari, walaupun saya dah putus hubungan hampir berapa tahun, saya cari di mana dia sembunyi. Saya cari, mau tidak mau, ya, Mat Pet yang satu ketika begitu hidup, lakonannya, termasuk dia lupa menutup zipnya waktu itu. Dalam lakonan tu sebenarnya lupa, tapi orang menganggap itu lakonan yang wajar untuk Mat Pet. Ya, jadi Samisuddin saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi dah. Yang memang tidak dalam teater pun selalu dengan saya, dan begitu juga yang lain-lain, Azman, Azizah Mahazan, Azman Hasan. Ini termasuklah Fauzia Nawi yang saya rasa walaupun pada peringkat awalnya tak ada watak Fauzia Nawi, tapi saya rasa ini orang teater, ya. Saya nak hidupkan balik suasana teater dengan orang teater. Maknanya teater saya tu dimarakkan dengan orang-orang teater. Itu, jadi saya setelah kutip tu nampak rendah sangat, ya. Saya melamar dia untuk nanti satu ketika saya akan sulik dia, entah jadi apa-apa saya tak tahu lagi, ya. Jadi begitulah sedikit sebanyak sejarah ringkas kena main dulu daripada 89, kemudian sekarang sekali lagi berlaku juga sejarah hari ini, ya. Jadi terima kasih kepada pihak Istana Budaya dan ITBM yang melihat semuanya kerja saya, yang mendukung kerja-kerja saya dan memberi dukungan untuk terus saya bergiat. Sebab bila disebut usia, saya rasa saya cuba nak menolak, usia saya bukan itu. Sebab saya masih bersemangat untuk buat teater. Jadi bila disebut usia saya sebegitu, seolah-olah cukuplah kau berhenti buat teater. Ya, jadi saya masih boleh perform 3 jam solo di atas pentas. Ini bukan angkuh, tak ada. Semangat saya lain macam Tok Dalam, walaupun dia sakit apa, tapi bila dia di belakang clear itu, lain suaranya, lain semangatnya. Dan itulah dia keajaiban dalam kerja-kerja itu. Itu sebab saya membawa supaya keajaiban itu berlaku lagi di Istana Budaya
dengan dukungan kawan-kawan seperti Eman Manan, silakan saya langsung ke pentas. Dan seperti yang saya katakan tadi, saudari Aida Usman daripada grup teater di Pulau Pinang, silakan ke hadapan. Sini, ke sini. Ada sebentar. Abi Saiful. Sani Sudin. Tak apa, duduk di belakang, tak apa. Fauziah Nawi. Muhammad Rodi. Ini Mak Rodi Mak Nur ya. Oh, yang jadi dadah Tetap dan berpensil. Azman Hasan. Nama nickname dia Pokme. Ya, ada lagi yang tertinggal rasanya. Ada lagi? Saya pun tak ada lagi ya. Sabi dipahamkan masih di Kuching dengan urusannya. Azizah Mahazan bermasalah, PT-nya rosak di Taiping. Tak ada lagi ya. Dan inilah barisan pemain, saya tak sebut pelakon ya, barisan pemain yang akan menggunakan skill permainannya nanti untuk memberi suntikan kepada kena main. Tak tahulah siapa yang kena main. Di kalangan orang buta sendiri pun ada permainan sebetulnya. Ataupun mungkin orang buta ini juga akan mainkan Istana Budaya ataupun ITBM. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Kalau ada salah silap kata. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelainannya hanya berbeza. Dulu saya main di pentas Matic, sekarang ni di Istana Budaya pentas besar. Jadi saya bekerja keras siang malam sampai sekarang pun bagaimana saya nak menyuntik pentas sebesar itu dengan warna-warna permainan yang memberi keyakinan dan memberi kepuasan kepada khalayaknya nanti. Pemainnya tetap sama, ceritanya tetap sama. Tapi bagaimana saya nak menyuntik, maknanya hiasan yang bukan ditempel-tempelkan, tidak. Sebahagian daripada jiwa kena main itu sendiri. Ya, itu saja bezanya. Dan ini sebenarnya tanggungjawab berat untuk saya sebenarnya, ya. Sebab waktu yang sama saya menerima ini sebagai satu cabaran. Sebab sebelum ini saya selalu mengutuk cerita-cerita yang ditampilkan di Istana Budaya. Ya, jadi ini kali, jadi seolah-olah secara halus sebenarnya kau pandai sangat, kau buat, aku nak tengok. Itu saja. Ya, tak kira itu sebab saya boleh pentas sama ada di Istana Budaya ke, di panggung ke, di tempat terbuka, di kaki lima, saya tak ada masalah. Ya, jadi itu semangat yang saya kutip, yang saya gembleng dan saya akan suntik. Jadi saya fikir kalau ada di antaranya yang nak attack saya, nak tanya saya, tak wajar tanyalah pelakon saya. Sebab kenapa Eman Manan nak berlakon dengan saya padahal saya tak janjikan apa-apa pun. Kan? Atau Sani Sudin umpamanya. Saya rasa itu lebih menarik kan, sebab kalau tanya Wak Khalid benda yang sama, ini juga orangnya. Assalamualaikum. Sebelum tu saya mengenali saya Aida Usman. Minta maaf lah kalau saya agak gugup sebab ini adalah pertama kali saya berdepan dengan wartawan yang bagi saya agak berprestij lah. Okay, cerita sikit tentang pengalaman saya. Saya bermula berteater pada tahun 2005 di Pulau Pinang bersama kumpulan teater Bakawali. Kemudian saya pernah mementaskan teater di Kuala Lumpur dan juga beberapa teater di Pulau Pinang lah. Mendapat peluang berlakon dan daripada
Abang Khalid sendirilah setelah dia menerbit saya daripada teater monolog di Pulau Pinang. Alhamdulillah saya diberi peluang, saya rasa sangat teruja, sangat excited jugalah, dan juga rasa agak gerun kerana pelakon bersama-sama pelakon hebat. InsyaAllah saya akan beri yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azman Hassan, biasa juga dikenali di kalangan kawan-kawan sebagai Pok Mei. Daripada awal saya dipanggil untuk terlibat oleh Wak Khalid. Sebenarnya Wak Khalid offer saya sebagai penolong pengarah, tapi saya terlalu gementar untuk menerima tugasan itu yang saya rasa terlalu berat untuk saya buat kerja itu di satu pentas yang begitu besar, dan saya rasa saya tidak mampu. Dah lama sangat saya tidak bekerja di belakang pentas. Okey. Saya tak tahu macam mana Wak seperti tidak putus asa dengan itu. Beberapa hari kemudian dia offer lagi melalui adik ipar dia, Juraida, offer lagi sebagai stage manager. Mak tuan, lagi besar pula lagi. Saya tolak lagi sekali. Saya tak berani, Wak, saya tak berani juga. Beberapa hari kemudian dia offer lagi sekali sebagai pelakon. Jadi dah 3 kali saya terima tawaran. Jadi saya rasa seolah berdosa sangat kalau saya menolak pada kali ini. Dan akhirnya saya terima juga ini sebagai satu peluang lah dan cabaran untuk saya. Saya sebenarnya amat terharu dengan kepercayaan yang Wak Khalid beri kepada saya. Sebab sudah beberapa produksi saya bekerja dengan beliau, kebanyakannya di belakang pentas, dan kali ini beliau memberi kepercayaan kepada saya untuk bekerja di depan pentas, dan digandingkan pula dengan legenda-legenda kan, filem dan teater Malaysia ni. Saya rasa begitu gemetar dan gugup sekali sebenarnya. Tapi alhamdulillah ini pada saya satu peluang lah, dan saya ucap terima kasih lah kepada Wak dan juga kepada pihak ITBM dan juga Istana Budaya. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua. Sebenarnya saya tidak berapa siap ni, tapi saya cuba dekat belakang. Sebenarnya saya dah lama tak berlakon. Saya lebih tertumpu pada bidang pengarahan. Nak kata merajuk tu boleh lah juga. Tapi bila saya selepas Azizah, saya berlakon dengan sifu saya ni, Wak Khalid ni lama. Selepas tu langsung saya tak berlakon lagi, dah terus sampailah Abang Khalid sini panggil saya. Jadi saya rasa begitu berbesar hati, saya sanggup terimalah. Ini saya memang tak nak berlakon sebenarnya. Saya nak berlakon baik teater ke baik pentas ke baik drama pun. Yang saya berlakon sendiri pun, saya lebih buat cameo pun saya tak mau juga. Saya tak mau berlakon. Tapi bila disebut nama abang saya ni pun, itu lama bang Rentak Desa, last sekali dengan Boyman, Rentak Desa. Jadi saya rasa begitu seronok lah. Jadi saya rasa inilah orang yang dapat memberi saya banyak tips ketika saya berlakon dulu. Jadi saya rasa berbesar hati, dan saya dapat pula lagi bekerja dengan abang-abang saya, Abang Khalid dan Abang Iman saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rudi Makno. Penglibatan saya dalam kena main sejak daripada yang mula sampai sekarang. Memang kena main lah. Jadi yang baru ni, saya dipahamkan Wak cari saya. Saya sebenarnya dah lama meninggalkan Kuala Lumpur ni. Saya tinggal di Bukit Guntung sekarang. Jadi memikirkan Wak sanggup cari saya. Dan lagipun saya rasa sepanjang penglibatan saya dalam teater, sejak saya terlibat dengan Wak Khalid, saya rasa satu kepuasan. Jadi kalau Wak Khalid offer saya takkan tolak.
Tak tahulah kalau orang lain mungkin lah kan. Tapi kerana Wak Khalid, nama besar tu, saya terpaksa terima. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pun gementar yang cakap ni. Depan saya Wak Khalid pula tu. Ialah orang yang mula-mula mengajak saya terlibat dengan dia dalam teater Sijil Penuh. Itu teater saya yang pertama dengan Wak Khalid. Bila watak keluluh je Wak Khalid cari saya. Jadi saya terima lah sebab saya nak gain experience. Pada saya bila saya terlibat dengan apa-apa produksi seni, pada saya itulah universiti saya untuk graduate saya. Graduate ke graduate? Ya, jadi teater kena main ni saya tak tahu teater yang keberapa. Banyak saya terlibat dengan Wak. Saya terima kasihlah dengan Wak banyak memberi petunjuk pada saya apa itu lakonan, macam-macam tentang kehidupan itu sendiri. Bukan lakonan, lakonan itu hanya sebibit, tetapi di sebalik lakonan itu apa. Itu yang saya duduk, bila Wak offer je saya kadang jadi serba salah nak tolak. Dengan latihan ni amat suntuk kali ni. Jadi ndak tak ndak, gagau je lah kata orang Boyan. Jadi saya terima kasihlah kerana ajak saya terlibat dengan ini. Terima kasih pada ITVM, IB. Peranjat saya, IB cari orang macam saya. Saya datang IB ni selalu naik basikal je. Pak, dekat situ tanya, jangan kacau tu basikal sangi tu, jangan usik-usik. Usik-usik, very important person juga pasal basikal tu. Jadi saya terima kasih banyak dan itulah. Nanti datang je lah, tengoklah apa yang kami buat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditawar oleh saudara Khalid saya untuk berlakon, jadi saya pun terima. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ni Wak telefon dah satu hari tu, kau ada masa? Dia kau, Wak naik tempat saya lah Wak. Tak ada, kau turun bawah. Tunggu lama lepas asar baru dia datang. Dia sorry lah, rumah ada tetamu. Aku nak buat kena main. Aku jadi apa Wak? Aku tak tahu nak jadi apa. Wak bagi skrip tapi kau punya watak tak ada dalam tu, kan? Dia memang mainkan saya dari awal. Tapi saya kenal Wak Khalid ni dari zaman arwah bapak saya, mamak saya yang dulunya jadi orang kantin dekat KBN. Teater pertama yang saya berlakon dengan Wak, dan itulah teater pertama yang saya dapat duit daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Itu bereng-bereng. Berapa ya Wak dapat ni masa tu Wak? 300 ya Wak? 385. Ha? 385 ringgit. Latihan lebih Wak 3 bulan. Tak baloi lah 385 ringgit tu kalau sekarang lah kan. 3 bulan lebih dan RM130 sebulan ni. Saya maths fail. Okay. Buat dekat DBP. DBP kan Wak? Itulah. Jadi tak kisahlah Wak. Aku jadi tak tahu watak apa, tak tahulah. Lepas tu Wak panggil lah si ni Wak. Si way sekali Wak kan. Laku dengan aku Wak. Kita buat cameo dia dah lah kan. Tapi cameo ni kita lebih sikit ni. Tapi dengan Wak Khalid, saya cakap dengan dia aku kau je, aku Wak je. Jadi saya seronok lah kerja dengan Wak ni. Lepas tu bila dia kata okay latihan dia nak mula, biasalah Wak daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Reasonnya aku tak kerja aku ini je. Dia pukul 10 ada, kau ada ke tak ada, dia datang. Jadi mana sampai ke malam kan. Tapi apa pun saya tengok banyak kali lah Wak punya ni teater. Dan Wak ni untuk dia puji kita memang susah lah kan. Bila dikutuk-kutuk tu maknanya dia sayang lah kan. Kawan siapa cik ya Wak Khalid tu sayang lah Wak tu. Nanti ya dia tu umur tengah takut je kan? Tapi macam terima kasih lah Wak. Panggil aku juga Wak. Walaupun aku tak tahu watak apa-apa ke kan. Tapi kalau Wak nak suruh aku buat air je pun tak apa lah Wak. Tak kisah lah Wak. Aku biasa kot anak orang kantin. Betul baju, thank you lah baju. Terima kita orang ni kan. Cuma
Suzana jangan ingat tau, kita memang umur kita semua dah besar-besar. Tapi bila naik pentas, kita pun, dia dah jadi lain tau. You don't believe you see us. Wah, cakap betul. Okay, tapi terima kasih juga lah bos. ITBM tu kata macam mana ITBM ni? Cik Naas, sokong orang teater. Terima kasih lah. Kan, kalau tak ada orang nak Cik Naas ni, susah juga tu lah. Terima kasih Abang Jo. Lagi Datuk tak best. Abang Jo, Cik Hem. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Wak. Okay. Sikit bising pakai ni ya. Tani tu. Panggil mikrofon halang. Kalau memang halang aja.